Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara saya sekalian. Selamat kita bertemu lagi sekali untuk topik yang seterusnya pada malam ini. Kalau anda sudah bersedia, saya juga sudah bersedia. Saya mengharapkan anda yang sudi bersama saya, kita sama-sama mendoakan kawan-kawan kita yang luar sana. Seperti biasa, kita kalau ada masa nanti sambil you dengar lecture saya ni, kita mendoakan kepada mereka, semoga mereka itu dapat mengharungi penyakit yang tengah mereka hadapi sekarang. Sambilan tu kalau ada waktu lepas-lepas semayang tu, kita sedekahlah sekali Al-Fatihah ke untuk mereka juga. Sebab apa? Ramai daripada mereka ni amat memerlukan bukan saja kasih sayang daripada family mereka, bahkan juga daripada kita sebagai komuniti yang tahu bahawa gegaran doa kita itu sampai juga walaupun kepada mereka yang kita tak kenal langsung, insya-Allah. Okey, niat saya pada malam ini ialah menceritakan tentang air. Betapa cantiknya setelah saya cerita tentang matahari 2 hari lepas. Hari ini saya nak bawa lagi satu simple teknologi. Kan saya janji 2-3 program ni ataupun topik ni saya dah pilih matahari, air dan mungkin cuma udara nanti atau pernafasan untuk melawan penyakit-penyakit yang serius. Penyakit tu kalau you tengok semacam sampai kanser pun ada bantuan daripada apa yang saya nak cerita malam ni. So kalau dah bersedia, tolong tekan like, tolong tekan love dan paling utama tolong share. Sebab sharing itu merupakan manfaat yang anda kongsi bersama saya sebagai satu cara untuk kita menukar wajah. Walau tak dapat 200-300 orang, mungkin dapat 2-30 orang. Walaupun kita dapat seorang daripada melalui rakan anda itu, mereka bertukar wajah dan mendapat manfaat. Dan kalau yang tak boleh semayang, bayangkan daripada tak ada semangat nak baca Quran, boleh baca Quran lagi, tak mau sujud boleh sujud, dan tak mau tengok matahari boleh tengok matahari. Masya Allah, free vitamin D3 malam ni, free juga air. Yelah kena bayar tapi tak mahal lah kan, tahu tak? Okay. So boleh tak kita fokus kepada topik yang dinamakan water versus lawan obesity. Sebenarnya obesity itu sebagai dia punya orang panggil wakilnya saja. Kalau penyakit ni kan, obesity itu juga penyakit. Tapi yang saya herannya, ramai daripada anda menganggap obesity itu bukan penyakit. You cuma anggap obesity itu sebagai cuma kosmetik, sebagai elok tak elok badan, bentuk macam tu saja. Tapi saya dah cerita hari itu, melalui obesity saja you ada lebih kurang 2-30 penyakit yang menyertainya ataupun akan menyertainya. Boleh faham? Macam mana kita nak hilangkan beberapa jenis penyakit termasuk obesity? Kalau you nak tahu, orang tanya apa yang air ni, kalau air yang betul lah, kalau you pilih nanti air yang sesuai dan kuantiti yang betul, bila masuk dalam badan kita secara yang abdal, you boleh daripada rambut sampai kaki boleh kita cuba leraikan. Sebab orang yang ada resdung, orang yang ada bersin-bersin, tu amat mudah. Baik, saya kata tadi pada ujung rambut sampai ujung kaki, jangan you ambil enteng. Daripada budak kecil sampai ke orang nak masuk ke liang lahat, masih perlukan air. Betul tak? Bahkan daripada ibu mengandung sendiri, kalau tak cukup air, you tengok kan, you muntah-muntah, morning sickness, itu antara awal-awal petunjuk air tak cukup dalam badan. Baik, untungnya daripada rambut, orang kalau masih lagi patut ada rambut, dah mula botak-botak tu, cuba you check rambut tu jatuh luruh tu, adakah kemungkinannya tidak cukup air dalam badan you. Turun kepada kita punya kedut, kulit kering, banyak jerawat, jeragat, mata yang mula puffy, tahu tak? Yang rasa puffy ni, yang mula-mula menebal kat bawah ataupun gelap-gelap bahagian orang panggil mata burung hantu tu. Okey. So benda-benda macam tu boleh kita leraikan. Bahkan kalau pecah mulut ataupun ulcer of the mouth, sakit mulut pada muka turun ke telinga ni, kalau air tak cukup je, you akan berdesing, faham tak? You akan jadi bengang, akan jadi masalah thyroid, ada masalah autoimmune yang kulit kasar, semua yang jadi psoriasis tu. First thing you must check water first. Sambung dulu yang asma, yang sakit sesak nafas, sakit-sakit jantung yang awal-awalan tu, main dengan air dahulu. Okay? Dan saya akan cerita malam ni macam mana saya nak bantu you all semua. Bahkan topik malam ni, walaupun you anggap air tu cuma air, tetapi dia antara penawar yang number 1 in the world. Minta maaf lah kalau you tak suka tentang air ni, memang you cari penyakit. Kalau ada gastrik, ada GERD, ada masalah ni kan, kembung kan, kalau you selalu senak kan,
check dulu, takat-takat you nak pergi beli apple cider vinegar tu betul, tetapi you masih perlukan air juga, betul tak? Lepas tu kalau you selalu ada buasir, ada sembelit, ada ni lah, susah nak buang air besar dan sebagainya, Masya Allah. Bahkan kalau susah kencing, ada batu karang, ada hempedu, all that come from water therapy. Jangan main-main. Malam ni saya nak cerita macam mana sikit untuk nak mengurangkan buncit, berat badan yang obes tu. Saya akan bagi sedikit dia punya cara supaya you tak gerun bila dengar pasal air ni. Sebab ramai orang anggap air ni tak mustahak, dan selalu dia anggap air lain. Tahu tak, kopi betul bagus, teh betul bagus, banyak jus-jus yang bagus. Saya pun ada buat kopi dan sebagainya. Saya juga recommend you ambil fiber up dan sebagainya, itu betul. Tapi dasarnya tetap air. Faham tak? So yang paling penting ini ialah air yang bersih dahulu. Yang tu kena ada sebahagian besar daripada minuman you setiap hari. Contoh, untuk sakit tulang, makcik-makcik, pakcik-pakcik, sebelum makcik-pakcik pergi injek dengan apa benda tu, nak ambil glucosamine lah, nak ambil steroid semua tu, boleh tak? Boleh tak minum air yang saya nak cerita malam ni? Okey. Ini ada dalam konsep water therapy, DND water therapy. Siapa saja yang tak percaya, cubalah ada gout, cubalah ada masalah-masalah rheumatoid arthritis atau SLE atau penyakit-penyakit, sebut je orang yang ada semugut, faham tak? Orang yang ada morning sickness, yang tengah mengandung tu, tolong cek air dahulu. Jadi kalau saya listkan nama penyakit, you sebut je nama penyakit apa pun, sebut je, you tulis kat situ, boleh tak ni baik tak, boleh tak ni dibantu oleh air, boleh tak ni, semuanya boleh. Sebab apa? Kita dijadikan majoritinya sampai ke tulang pun 25% daripadanya diperbuat daripada air. Gigi ni 11%, rambut pun ada, kuku pun ada kan. Kalau tak ada air langsung habis dah ni, relai ni kuku dengan tulang kita, habis dah, rapuh dah. Anda pernah nanti mungkin baca kat Google ataupun kat YouTube dan sebagainya, ada orang suruh buat sampai 7-day fasting water, minum air saja, ataupun ada orang buat sampai 30 hari water fasting. Ada orang dah boleh cabar diri dia sampai 100 hari buat water fasting. Kalau bila orang kata water fasting ni, mereka terlalu taksub kepada air sahaja, sehingga kan apa pun dia orang tak sentuh, cuma air sahaja yang boleh diminum pagi sampai malam, pagi sampai malam. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tak menggalakkan you buat sampai macam tu. Jadi ini caranya. Mulakan dengan air dahulu sebelum gosok gigi. Sebelum gosok gigi pagi bila bangun. Bila bangun pagi, ingat, cari air dahulu, air yang bersih, yang berkualiti. Jangan pakai bantai je air apa pun. Air tu mesti air yang bersih, air yang very clean, air minuman. Kalau boleh nanti saya cerita jenis air apa. Lepas tu you minum minimumnya 500 ml. Kalau betul-betul nak kurus badan, kalau boleh 1 liter. Jadi kalau you tak biasa terus-terus 1 liter, 4 gelas lah satu hari kan, ataupun 5 gelas, bukan satu hari, satu pagi je bangun-bangun tu, you boleh ke? Siapa yang boleh, first class. Tapi jangan risau, akak, pakcik-pakcik, makcik-makcik semua, kalau yang tak boleh, adik-adik sekalian, kalau nak cuba, kalau badan dah besar ni, ambil 500 ml dulu. Boleh kan 500 ml? Tak 500 ml. Kalau saya tu, saya tak pakai botol, saya tapis air saya masukkan dalam plastik yang ada orang panggil food grade plastik lah. You pilih botol you sendiri, tak apa. Boleh. So berapa saya kata, saya ulang, 500 ml minimum. Siapa yang nak cepat lagi, cuba habiskan 1 liter satu pagi. Sebenarnya dari sudut Ayurvedic medicine, orang yang pergi naik gunung Himalaya bertapa semua tu, sampai dekat 1,5 liter, saya rasa memang you give up nanti. So saya dah buat eksperimen saya sendiri sebagai guinea pignya, sebagai orang yang ditested atas diri sendiri. Saya rasa 500 ml orang Malaysia boleh. Ramai kawan-kawan saya pun kata 500 ml no problem, dengan syarat you iringi dengan garam dahulu. Kerana semua orang dah tahu, calit 2 kali garam bukit, itu 2 kali, lepas tu ambil 200-300 ml ataupun setengah gelas dulu, lepas tu minum pelan-pelan, minum 2 teguk, lepas tu sampai habis 500 ml. Tak habis tak apa, pergi toilet, jangan gosok gigi lagi selagi tak habis 500 ml tu.
Okey. Lepas tu pergi buang air kecil kalau terpaksa. Lepas tu balik minum bagi habis dulu. Lepas tu sembahyang. Lepas sembahyang tu nak habis lagi 500 mil. Pelan-pelan lah sampai pukul 7.30 ke apa-apa pun tak apa. Yang penting 45 minit ataupun sejam kemudian, 45 minit cukup lah. Takut nanti you lapar sangat, baru you boleh makan pagi. Saya ulang, selepas you buat terapi pagi tu antara 500 mil hingga 1 liter. Saya risau ni, kata 1 liter nanti you marah air. Kalau nak muntah-muntah rasa muak tu, buat 500 mil dahulu boleh. Lepas tu you naikkan 750 mil. Lepas tu okay, setiap 500 mil diulangkan dengan garam 2 calik, garam bukit. Okay, garam air salt pun boleh pakai yang saya buat tu kan. Okay, tak apa, asalkan garam yang banyak mineral. 2 kali penuh ujung jari manis ni, letak 1, 2, minum pelan-pelan, minum pelan-pelan. Okay, jangan dimasak air ni. Air untuk jadi penawar dia ada jadi betul-betul apa, dalam keadaan suhu bilik cukup. Yang ni kena betul dulu. Yang mula-mula bangun pagi kena betul dulu. Yang lain tu kalau terlepas pandang, kalau terlambat tak apa. Okey, so dah habis. Saya kata apa, 40 minit atau 45 minit ataupun kalau nak sejam pun tak apa, baru makan you punya breakfast. Jadi kalau you bangun dah lepas subuh, dah sembahyang semua tu, katakan pukul 6.30 ataupun you bangun kan sebelum sembahyang tu pukul 5, 5.30 tu you dah habis you punya 1 liter ni ataupun 500 mil. Lepas sembahyang nanti sebelum you gosok gigi lah kan, apa pun sebelum gosok gigi. Okay, kenapa sebelum gosok gigi ni? Okay, you kena tanyalah. Sebab dia ada fluoride tu dalam ubat gigi tu. Dan juga dia basuh habis you punya enzim-enzim yang fresh dalam you punya tidur semalam tu kan, ada banyak lagi berkumpul yang cantik. Yang di luar kat lendir-lendir kat luar meleleh-meleleh tu, yang tu kena buang lah, tu najis dah kan. Okay, ada soalan tak kat situ? Supaya you faham. Okay, you kena faham cara yang paling baik dan abdan ialah cara yang mula bangun pagi tu. Kalau yang ni you gagal, you tak masuk dalam apa tu water therapy yang nak lawan dengan obesity nanti. Sebenarnya dia boleh lawan penyakit yang saya senaraikan tadi, tapi kan malam ni nak fokus pada obesity. Buat ni sampai 45 minit. Bila dah lepas minum tu you rasa lapar, boleh minum, boleh makan. Lepas makan, makan pun buah-buahan dan sebagainya, ikut D&D diet. Lepas tu nanti you boleh pukul 10, 2 jam selepas you makan, baru you dibenarkan kalau nak minum lagi sekali ataupun nak makan apa-apa pun. Berarti selepas makan pagi breakfast tu, every time after meal, 2 jam kemudian dia tak benarkan. Okey, nak minum air ni pun jangan, nak makan lagi lah tak boleh. Faham? Ni untuk orang yang nak ikut ni. Jadi dah sampai pukul 11, 10 you dahaga balik, you lapar balik ke, baru you boleh makan. Lepas tu datang pukul 12, you gara-gara nak pergi makan lunch, you agak-agak 45 minit lagi you nak makan pukul 1, pukul 12 suku ni, you ngap lagi 500 mil ataupun sehingga 1 liter. Boleh ke? Saya rasa yang 1 liter tu saya tak berapa minat lah, walaupun ada kajian mengatakan yang baiknya sampai 1 liter, tapi practically saya pun tak larat nak buat. So saya yang boleh paling tinggi 2 gelas sebelum saya nak pergi makan lagi. Memang you tak akan makan sebanyak dulu lagi dah. Sebab apa? 2 gelas tu dah rasa penuh dan kenyang, dan you punya stomach dah stretch. Jadi dia dah merasakan macam kenyang, walaupun bukan nasi, bukan makanan kegemaran you, tapi stomach is not very clever. Dia tak tahu, oh ni nasi, ini biryani ke, ini roti canai ke, ini teh tarik. Dia tak faham. Asalkan you stretch dia je, dia ada feedback kepada kepala you mengatakan, alhamdulillah dah ada sedikit ration untuk you makan. So tak apalah makan tengah hari selepas 45 minit. Selepas makan tengah hari berapa jam? 2 jam lagi you kena, kalau nak makan apa pula, kalau you boleh makan lagi, saya tak tahulah, lahap betul lah tu. Okay, tak apa, nak makan apa pun tunggu 2 jam dulu, boleh? Jadi saya akan ajar you lah nanti dalam program obesity tu nak makan apa pula, cara you makan supaya you tidak gemuk lagi dah, dan boleh bertahan lama. Saya tak nak orang sombong cerita, oh saya 3 hari boleh turun 3 kilogram. Yang tu cubalah you tahan, tengok setahun.
memang muka you jadi masam, muram dan cengkung. Kita tak nak, kita nak badan tu slim tetapi masih lagi nampak auranya cun lagi. Faham tak? Itu yang saya masukkan. Sebab tu saya tak nak bila you kurus nampak macam sakit. Faham tak? Siapa yang pernah tengok bila orang tu kurus kan macam keluar hospital je. Jadi kita tak nak benda tu. Faham? Okay, malam pun sama. You tahu you nak makan katakan lepas maghrib nanti, jadi pukul 6.30 tu you agak-agak you habiskan 1 liter lagi. Kalau tak boleh 1 liter, saya kata berapa? 500 ml. 500 ml lah untuk geng saya dengan anda yang ikut DND diet ni. Saya main 500 ml je. Tapi siapa yang nak cepat, you bantai lah. Tapi jangan ngap sampai tak boleh nafas. Ambil masa. Saya tak bagi waktu berapa lama you kena habis benda tu. You boleh ambil dalam masa setengah jam, boleh ambil dalam masa 15 minit, boleh ambil dalam masa 40 minit. Asalkan lepas last kali you minum tu, you agak-agak 45 minit baru you makan you punya dinner. Boleh faham? Dan lepas dinner, kalau you nak ambil kacang ke apa sikit, nak ni lah tidbits ni kan, so you tunggu 2 jam kemudian. Bahkan saya dah tak bagi makan dah lepas pukul 8 malam dalam program saya nanti. So cukup lah tu. Kalau you boleh buat lebih kurang tu dah hampir, kalau ikut-ikut, kalau full maksimum untuk lelaki sampai dekat 3 liter tau. Satu. Orang perempuan tak salah sampai 3 liter, nanti you meluat kat saya pula. Tak boleh pun. Dan saya tak recommend pun. Sebab nanti asyik nak kencing je malam nanti. Tak, tidur pun terganggu pula nanti kan. Nak buat kerja kat office pun asyik-asyik. Apa ni akak ni tak pernah pergi toilet, asyik urinary tract infection. Padahal tak ada infection pun. Padahal sebab dia minum banyak. Itu sahaja yang you kena belajar pada malam ini, okay? So saya ringkaskan, pagi bangun, jangan buat apa-apa, minum air dahulu, minimum 500 ml, kalau boleh sampai 3 suku liter pun tak apa, atau orang lelaki sampai 1 liter. Berhenti daripada buat minuman makanan apa 45 minit, baru makan breakfast, tunggu 2 jam kemudian lepas makanan besar atau breakfast, lunch atau dinner, baru you dibenarkan makan untuk minum lagi sekali. Lepas tu lunch pun buat macam tu. Sebelum lunch 45 minit 500 ml. Always dengan garam dulu. Nak sambung lagi 500 ml, jadi kali kedua 500 ml tu lagi 2 calit. Jadi kalau you minum 1 liter, 4 kali calit. 2 500 ml, 2 500 ml. Ikut. Malam pun macam tu. Okey. Petang nak makan, tunggu lepas 2 jam. Katakan you habis makan pukul 1.30 ke pukul 2 tu, lepas tu pukul 4 nanti baru dibenarkan nak makan atau jamah kalau lapar lagi. Dah, you buat macam tu. Pernah saya kata dalam lecture malam ni, ada mengatakan you jangan makan, makanlah. Tapi you tak akan boleh makan sebanyak dulu. Saya dah tahu. Sebab sifat perut kita Tuhan jadikan biologinya, you tak boleh nak craving lagi tak. Faham tak? Sebab apa? Air ni saja selain daripada stretch stomach kita jadi cukup besar untuk merasa puas makan, dia juga akan bagi signal kata dah mula kenyang. Baru ni saya sebelum buat Goodbye Obesity ni, walaupun saya tak kurus, saya dah turunkan lagi 4 kilo dengan cara yang saya nak cerita pada you pada hari 25 hari bulan ni. Dalam masa sebulan saya tak perlu turun lagi dah, Alhamdulillah. Tetapi membuktikan boleh lagi kalau nak dengan cara ni. Salah satu daripadanya water fasting. Nombor 2, matahari. Dia jangan main. Wah, matahari nampak macam mana nak kuruskan badan. Vitamin D3 tu ada power untuk menjamin semua proses you punya organ-organ semua, termasuk sampai ke tulang, kalsium semua tu cantik. Jadi hormon kita pun berfungsi dengan tip top. Maka senang kita pecah lemak dan sebagainya. Air lawan dengan banyak penyakit, termasuk hari ini kita fokus pada obesity. Ada orang tertanya saya tadi berkenaan dengan doktor, air apa nak minum. Saya, you tahulah, rezeki saya sejak saya kena kanser pada hari pertama lagi 2001, saya diacah dan dibawa banyak oleh kawan dengan air zam-zam kan. Air zam-zam antara yang terbaik. So kalau anda dapat cari air zam-zam, silakan. Saya tak dapat cari dan saya tak nak orang sampai menipu jual air zam-zam pula. Di Indonesia pernah berlaku, sampai kena tangkap tauke dia buat duit punya banyak sebab dia kata dia jual air zam-zam. Orang kampung dengar air zam-zam, beli, rupanya dia buat kat tengah bendang mana-mana, ada satu kelang kecil dia buat tu. Jadi saya, Alhamdulillah, Tuhan bagi rezeki. Daripada mulanya kena kanser yang pertama tu, saya dah belajar tentang betapa bagusnya air zam-zam. Jadi ciri-ciri air zam-zam tu, kalau saya dapat kopi dia,
Saya dapat mendekatinya. Bahkan sampai hari ni pun siapa pun tak boleh copy air zam-zam. So you dah tahu kan, saya minum dari mula dapat kehidupan kedua, second life, maklum lah orang kena kanser kan, 2001 sampai sekarang. Air yang saya recommend pada diri saya, kalau anda sudi, memang ni baby saya daripada kecil dulu saya bela dia sampai dah besar. Ni namanya RX Water. Tak malu saya cerita, sebab dia memberikan saya, melalui Tuhan juga memberi hikmah pada saya. Waktu sakit tu saya belajar minum air zam-zam. Tapi saya kata kalau saya boleh buat air yang berkualiti macam air zam-zam, dia pun ada 4 penjuru. Saya ikut apa tu, lawan jam, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu kita ikut lawan jam. Jadi air tu berputar ikut lawan jam. Itu ada ilmunya sendiri. Tak apalah orang percaya tak percaya, saya tak peduli. Tapi kalau you tengok Kaabah sendiri kan dia lawan jam. Dan kenapa tenaga tu banyak di telaga Zam-Zam tu, kenapa bila orang ramai datang di waktu haji tu dia naik lagi. Bukan turun airnya tak habis, bahkan naik pula lagi. Rupanya ada konsep tenaga kat situ. Dan dalam air ni setelah dibersihkan, setelah tapis, dan kita menggunakan antara pertama di dunia yang menggunakan arang bambu kun. Tahu bambu kun kan? Bambu kun terkenal sekarang, dah mungkin ramai dah pakai pun, sebab dia orang dah tahu yang arang daripada buluh ni antara terbaik di dunia, yang boleh bunuh bakteria, hilangkan bau, hilangkan all the racun-racun dan sebagainya. Ada hampir 4 level sebelum dia keluar kita minum. Dan satu daripada secret yang Tuhan bagi kat saya untuk pegang sampai sekarang, dah 19 tahun, nak masuk 20 tahun. Ujung tahun depan, tahun ni lah, nak masuk tahun 2020 ni, dia dah nak masuk umurnya 20 tahun. Kalau baby ni dah boleh kahwin dah ni kan. Saya bela dia dulu, design dia square, semuanya 4 segi. Tapi kita tahu air tak suka kepada 4 segi. Dia mesti ada bulat dia mesti ada bulat. Sampaikan design tudung semua pun saya designkan bulat, sebab ni ada tenaganya sendiri. Dan dalam tu ada satu secret yang saya nak share dengan anda, kenapa air zam-zam tu antara yang terbaik. Tidak lain tidak bukan, dia melalui tanah. Air itu tidak datang daripada atas sahaja, dia turun daripada hujan tu, dia naik ke atas, maka dia ada mata airnya sendiri. Dan mata air itu mesti melalui batu, tanah liat. Ini ilmu, kalau bahasa kampung kita dipanggil macam samak lah. Tak samak. Samak ni maksudnya kalau kita kena najis kan, kita sebelum sembahyang kita kena samak. Tapi kalau air, kita nak samak, kita kena pakai air. Tapi kalau air tu sendiri tak bersih, macam mana kan? Alah, air kita kalau you tengok kat tangki dalam rumah kita, air rasa you tak ambil air semayang pun. Jadi macam mana kita nak minum, nak bagi minum air ni, nak buat susu anak, nak buat kopi teh kita kan. Kalau you tengok tangki tak apa juga. Kalau you tengok daripada reservoir, daripada sungai-sungai yang air mengalir tu, sumber air tu, kadang-kadang tengok bangkai bergelempang, terapung-apung. Alah, pergi tengok kat tangki pun ada cicak, ada tikus, kadang-kadang ada ular lagi. Tak percaya tak apa, buka aja kalau tak ada binatang. Keladaknya saja dekat 2-3 inci. Kalau dah 10 tahun tak buka, bahkan kita tak pernah buka pun, maka mau tak mau ini macam RX Water ni semua ni kan, ini bukan satu kemewahan lagi dah. Dah pula tu saya letak kat bawah sana. Kalau you tengok yang bawah tu, itu namanya ozon, ozonizer. Kita nak tambah lagi power supaya kalau dia terlepas apa-apa keluar kat situ. Dan untuk mereka yang terutama sekali yang sakit, saya buat ni untuk saya dulu, untuk orang sakit macam saya dahulu. Tetapi kan Tuhan tu maha kaya, setiap kesusahan tu diiringi dengan kesenangan. Jadi Tuhan bagi sedikitlah kesenangan melalui RX Water. Saya dapat rezeki, maka saya dapat fokus untuk mengajar lebih. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan terima kasih bagi anda yang dah ada RX Water. Jangan lupa tukar dia punya cartridge, sebab kita tak hantar orang servis setiap bulan dan sebagainya. Sebab saya tahu kalau saya hantar tu, kos tu meningkat tinggi. Jadi kita tak mau kos yang bukan-bukan tu, sebab semuanya konsepnya DIY, do it yourself. So jangan lupa, bagi mereka yang sudi minum RX Water, dia masih lagi ada promosi sekarang ni. So please you call admin saya, mungkin dia boleh tolong hantar. Kalau tak boleh pasang, terpaksa kita hantar orang, kita hantar untuk you all. Yang penting jangan lupa buka puasa semua tu, ambil air jenis macam ni, okay? Minum dulu, jangan air sarbat, air gula dan sebagainya. Tapi malam ni you minum air dulu.
Okay, minum tak berhenti-henti dengan garam. Minum, garam, minum. Garam, minum, tengok apa jadi. Okay, of course dengan buah-buahan, sayur-sayuran lah. How about low blood pressure? Garam tu. Okay, selalunya you mungkin tak minum ataupun tak cukup minum. First thing, kalau low blood pressure kalau tak minum, memang tak akan naik lah blood pressure you. Lepas tu krem-krem pula lagi kan, lepas tu pitam-pitam pula lagi. Lebih baik you amalkan yang water therapy saya cerita tadi. Garam, air, garam, air. Ikut malam ni special sikit sebab selalunya 500 ml. Hari ni kita tekan sampai naik ke 1 liter. Kod you tersalah hari bulan nak ikut sangat sampai 3 liter semua ni, always go back to formula yang selalu saya bagi, iaitu okey, keguguran rambut pun check dengan air dahulu. Okey, sebab air ni ada kaitan dengan hormon. Hormon kalau tak balance, gugur rambut. Ni berat badan you kali dengan 30. Kalau you nak just nice, berapa banyak air, berapa mil. Berat badan kilogram, dalam kilogram, darab dengan 30. Boleh ingat? Contoh saya 60, katakan 60 kg. So kali dengan 30 jadi berapa? 1800. Paling busuk you minum air bersih 1800. Betul mil, 1.8 liter. Kalau nak ganti dengan air kelapa pun boleh lah. Tapi kalau nak ganti dengan kopi, yang saya recommend kopi Gayo tu bagus. Tapi yang tu jangan dicampur sebagai apa tu, air. Sebab yang tu manfaat lain pula. Air kelapa boleh sebagai pengganti. Air apa lagi ya? Air yang bersih macam tu lah kan. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di suatu ruangan yang terdekat mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan lupa daftar goodbye obesity ya. Cakap juga. Okey, jangan lupa RX Water kalau siapa yang sudi. Baik, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je, saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat, you layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life Program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.